ayat dengan ilmu, kan? Mereka tetap boleh berijtihad dengan semua nas ataupun dalil-dalil yang ada. Maka akan datang mungkin ada pelbagai konteks hukum yang baru yang kita boleh dapati daripada hadis-hadis yang sama, tetapi kekallah tujuan besar fiqh itu pada tujuannya. Fiqh ni contoh macam fiqh taharah kan. Tujuan itu kekal, iaitu nak bagi umat Islam berdisiplin, bersih diri, kekal. Tapi teknikal dia tu kadang-kadang hukum hakam itu akan ijtihadkan lebih lagi. Seperti mana yang kita pun faham, ada banyak istilah-istilah fiqh yang kita belajar pada hari ini. Okey, kita masuk pada hadis berikutnya. Masih lagi kita pada bab tentang kitab taharah, bab tentang wudu. Pada hadis yang ke-15, setelah pada hadis lepas kita belajar tentang bagaimana Nabi SAW dia biasa mengkanan-kanankan setiap basuhan anggota wudu, tangan dan juga kaki. Tetapi ada satu isyarat bahawa dalam bab telinga tu kerap Nabi membasuh keduanya sekali tanpa mengkanan-kanankan dengan kanan dan juga dengan kiri kan. So sampai bab telinga tu ada hadis, ada khilaf yang kata kanan dua kiri. Tapi yang lebih kuat pandangannya ialah basuh kedua-duanya sekali tanpa mengkanan-kanankan. Bab telinga tu lah. Okey, pada hari ini kita masuk pada hadis 15. Wa'an Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a famasaha binasiyatihi ala al-imamati wal khuffayn. Akhrajahu Muslim. Ini hadis ke-15 kan, muka surat 19. Okey, hadis daripada Mughirah bin Syu'bah. Kata Mughirah bin Syu'bah, Nabi SAW mengambil wudu, maka Nabi menyapu ubun-ubun ataupun pangkal kepala kan. Dan Nabi juga SAW pernah menyapu di atas serban dia. Dan Nabi pernah menyapu atas dua khuf dia. Okey, makna hadis ni apa? Secara umum apa makna hadis ni terlebih dahulu? Kita tahu bahawa orang-orang Arab mereka ialah kaum yang ada adat memakai serban. Serban orang Arab ni dia atas satu. Ada serban Arab yang diikat sampai ke sini. Dia macam dia ikat tutup semua kepala dah sampai ke sini. Orang lelaki kan. Walaupun lelaki dia ikat atas sampai bawah ni tak ikat, dia biarkan bawah macam tu. Tak ada gambar nak tunjuk lah kan. Orang Arab dia begitu kan. Okey. Serban Arab ni dia ketat lah. Kat kepala ketat. Dan kalau buka nak pasang balik susah. Serban kita hari ni kalau ikat dekat kopiah yang kopiah keras tu kan. Macam ayah saya ni ikat serban juga. Bila angkat kopiah, serban dicabut sekali. Senang. Angkat kopiah letak atas situ, serban ikat sekali kan. Lepas ambil wuduk, ambil balik pakai sekali. Senang sebab dia kopiah keras. Arab dulu dia punya ni, kadang-kadang dia tak pakai kopiah pun. Dia ikat terus serban kat kepala dia, diikat betul kat kepala dia. Okey, jadi semasa Nabi berwuduk, pada masa tertentu, Nabi tak cabut serban. Nabi terus sapu di atas serban dia sahaja. Dia tak basuh kepala, tak singkap di depan dia. Dia tak buat macam ni lah. Macam kita nak ambil wuduk kan, dia buat ni sikit kan. Basuh sini kan. Kadang-kadang Nabi SAW tak buat begitu. Nabi terus sapu di atas serban Nabi tu. Terus sapu air atas serban Nabi. Dan juga Nabi SAW pada ketika Nabi pakai khuf, semasa berwuduk, Nabi tak buka khuf. Stokin kulit Nabi tak buka. Nabi terus sapu di atas khuf Nabi sahaja. Okey, itu bab dia lah. Okey. Jadi maksud Nabi mengusap ubun-ubun Nabi ni maksudnya dia ada yang ada yang kata Nabi usap ubun-ubun, maksud Nabi basuh kepala tu dengan menyapu rambut Nabi yang depan tu. Dan juga maksud Nabi pernah buat basuh di atas serban dia. Pada masa yang sama, pada sebagian waktu yang lain, Nabi menyapu atas dua-dua khufai ini, kedua-dua stokin kulit Nabi. Okey, kita tengok fiqh hadis ni apa dia. Okey. Kata Imam Ahmad,
Masa nak basuh kepala, ni bab yang lepas kita dah bincang awal kan, tapi ini diulang balik. Kata Imam Ahmad, basuhan kepala yang paling sempurna ialah mengusap seluruh kepala. Kepala yang kita yang bincang hari itu, kita tarik ke belakang, bawa ke depan kan. Macam tu. Okey. Nabi SAW mengusap umbut-umbutnya sahaja. Ini ulama mazhab Hanafi membuat batasan minimum mengusap kepala 1/4 kepala. Sedangkan batasan minimum menurut mazhab ulama Syafi'i memadai dengan sekadar mengusap sebahagian kepala walaupun sehelai rambut. Okey, Abu Hanifah dia sebut batasan minima nak basuh kepala tu mesti 1/4. Maknanya kalau kepala kita macam ni, 1/4 depan ni lah. Ni kan, bahagian ni 1/4. Bagilah kepala kepada 4, 1/4 bahagian depan ni kan. Tapi Imam Syafi'i kata sebahagian tu bermaksud memadai, selai rambut pun dah okey dah. Selai rambut. Tapi adakah selai maksud Imam Syafi'i? Maksudnya bukan selai. Janganlah kita ambil selai buat ni tu. Tak patutlah macam tu kan. Maksud Imam Syafi'i ialah sedikit lah. Sedikit. Nak bagi tahu betapa rahmatnya, selai cukup. Kena pun cukup. Walaupun ada fuqaha yang keras kata selai-selai lah. Tak apalah yang tu. Okey. Tengok yang ketiga ni. Rasulullah SAW, pandangan yang ketiga kata, pandangan yang ketiga menyatakan bahawa Nabi SAW ni kan, di atas maksud besar agama yang berwuduk ni bukan sebab nak bersihkan kepala, nak bersihkan tangan, bukan. Tapi dia ialah ketaatan, dia ta'abbud. Wuduk ni ialah ta'abbud, ubudiyah semata-mata kepada Allah. Dia tak ada sebab pun kita nak pergi basuh tangan. Kalau nak bersih, pergi cuci dengan sabun kan. Sama juga macam sembelihan kita pada binatang-binatang ni kan, dia ibadah ke ataupun ada faktor saintifik dia? Adalah sikit, tapi sebenarnya dia ibadah aja. Ibadah aja. Sebab haiwan yang mati diburu oleh binatang buruan tak payah sembelih pun tahu. Dan ada ramai orang yang makan lembu tak sembelih, orang kafir kan, sihat segar bugar sampai yang sihat dan Allah lah. Jadi Allah suruh sembelih tu adalah isyarat saintifik dia, buang darah kotor ada tak. Tapi sebenarnya dia sekadar ketaatan kepada Allah. Allah suruh sembelih, kita sembelih. So baca bismillah, kita baca bismillah. Sembelih kan. Sama juga macam wudu. Sama juga macam solat kita. Semata-mata ibadah kepada Allah. Walaupun ada kajian yang kata solat ni dia boleh sihatkan badan, sujud tu, kepala, darah masuk atas kepala. Tak apa, boleh kaji. Tapi hakikatnya, besarnya solat semata-mata ta'ampun, ibadah kepada Allah. Dan rukuk, mesti macam tu rukuk. Bukan rukuk pun ke belakang ke, macam ni ke rukuk. Bukan macam tu. Sebab Allah suruh rukuk macam tu, rukuk lah. Sujud macam tu, sujud lah. Dia tak ada sebab yang kita boleh kaji, apa logika dia, tak ada. Macam juga yang ni kan nak sebut. Akhirnya Nabi SAW di atas keluasan agama yang suruh kita beribadah, dalam bab nak, dalam masa Nabi pakai serban, susah nak buka kan. Kalau buka kan nak pasang balik susah. Nabi akhirnya dia usap atas serban dia tanpa dia masukkan air macam ni pun tak. Masa nak masuk kepada wuduk tu, Nabi usap serban Nabi. Bukanlah tenyih sampai serban tu basah. Tak, dia usap je. Usap. Itu boleh tak Ustaz? Nanti kita ada bab nanti. Sebenarnya, kaum wanita sebenarnya kan, isteri Nabi SAW, masa peperangan, orang tak ada tempat tertutup untuk berwuduk kan. Mereka berwuduk, masa nak basuh kepala, mereka telah tekap air atas tudung mereka. Adalah bab dia. Tapi tak bolehlah nak sebarang-sebarang buat, melainkan keadaan yang betul-betul perlulah. Okey. Okey, Nabi SAW mengusap serbannya, inilah yang dijadikan pegangan oleh Imam Ahmad. Namun ulama selainnya tak berpendapat demikian. Imam Ahmad mengisyaratkan hendaklah seseorang yang hendak mengusap serban itu memakai dalam keadaan yang suci sempurna, dan hendaklah sebahagian dari serban itu berada di bawah rahang. An-Nawawi berkata, jika seseorang hanya mengusap serban dan tidak mengusap sedikit pun dari kepala, maka itu tak memadai menurut Imam Asy-Syafi'i. Tanpa wujud perselisihan pendapat. Begitu juga mazhab Malik dan Abu Hanifah. Jadi maknanya ada kebaharusan untuk buat, tapi fuqaha menyebut sebaiknya tak macam tu. Kerana Allah Ta'ala alam, sebaiknya kena juga sikit bahagian urut-urut di kepala. Selebihnya sapu di atas serban.
Cuma saya kata ni tak praktikal kat Malaysia, sebab Malaysia ni dia suasana dia orang tak pakai tuban yang ketat macam orang Arab. Tu buka je lah kan, tak ada masalah apa pun kan. Tapi kalau nak bincang dari sudut akademik, inilah bab dia. Kalau ada lah akan datang, siapa yang mendapat bab ni agak-agak? Ada tak orang yang dapat peruntukan untuk amalkan sapu atas ada tak? Tentera pakai tak? Apa buka kepala? Kita boleh buka kan? Boleh buka. Yang praktikal kasut. Yang praktikal kasut kulit tu praktikal. Ataupun orang yang kepala dia berbalut sebab sakit, cedera. Kan? Mungkin dia ada masalah kepala, tergantuk ke apa, dia balut, jahit dia balut, padahal dah berhenti, dia masih lagi berbalut. Betul kan? Jadi mereka akan dapat habuan agama, bukan dapat habuan apa, dapat peruntukan untuk mengamalkan fiqh yang macam ni. So, tak boleh nak buka apa, sapu atas je lah. Betul? Kan? Ada bab dia kan? Cedera balut kepala kan? Ni bab dia. Dia dapat peruntukan yang ni. So, kita yang tak cedera apa-apa ni, jangan gatal macam tu. Kita basuh macam biasa lah. Melainkan kalau keadaan tertentu kita nak buat, kita buat. Okey. Selesai sebab tu. Rasulullah SAW juga mengusap. Okey, yang ni, yang hujung tadi, yang khuf tadi. Khuf ini, Nabi SAW juga mengusap dua khuf Nabi ketika bermukim ataupun ketika bermusafir. Nanti khuf kita akan bincang bab akan datang tentang menyapu atas dua khuf ni. Sebenarnya bukan khuf tu bukan stokin kulit je. Dia ada juga bab tentang jawribain. Jawribain ni stokin kain. Macam kita pakai ni stokin ni kan. Ada juga walaupun kain, tapi ada juga bab Nabi pernah sapu di atas stokin Nabi yang kain. Pernah ada juga bab tu. Okey, nanti tapi ni bab akan datang, bab tentang menyapu atas dua khuf. Itu saya pernah tengok kalau dia kata boleh hanya mengerti sapu ya. Betul. Dia katakan sebelum kita semen tu sebenarnya semen dulu kan. Ada yang menggantikan bahagian ada bab nanti kita akan bincang juga masuk pada bab tentang wuduk ketika sakit. Nak macam mana kalau tangan dah berbalut kan? Nak gantikan basahan yang berbalut tu macam mana? Adakah memadai sapu air saja di atasnya ataupun kena balas dengan tayamum dulu ke macam mana kan? Okay, ada bab dia. Nanti kita akan bincang. Okey. Hadis 16. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dia sebut tentang sifat haji Nabi. Ni bab haji ni. Tiba-tiba bab haji. Kenapa kan? Sallallahu alaihi wasallam berkata Jabir, "Ibda'u bima bada Allah bihi." Akhrajahu An-Nasa'i hakata bil lafzi amar wa huwa 'inda Muslim bil lafzi khabar. Ni hadis ke-16. Jabir kata dalam tentang cara Nabi buat haji, Nabi bersabda, mulailah dengan apa yang telah dimulai oleh Allah Ta'ala. Okay, maksud besar hadis ni dia macam ni. Ni dia bercerita dia. Hadis ni dikemukakan dalam hadis yang 698. Jauh lagi kan. Bab haji. Okey, tapi yang nak dikemukakan pada hadis ni, yang nak diambil pada hadis ni untuk letak dalam bab wuduk ialah apa? Okay, Nabi SAW semasa buat haji, Nabi SAW keluar dari pintu Masjidil Haram menuju ke Bukit Safa. Sampai ke Bukit Safa, Nabi baca firman Allah Ta'ala, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Surah Al-Baqarah kan. Maka, dan Nabi pun sebut, hendaklah kamu mulai dengan apa yang Allah mulakan. Nabi mulakan sa'i daripada Safa, baru ke Marwah. Sebab Allah kata, Innas Safa wal Marwata. Safa dulu kan, baru Marwah kan. So, Nabi membuat daripada Safa, baru pergi Marwah. Okey. Jadi, berdasarkan hadis ini, kalimah hadis yang mengatakan hendaklah kamu mulai dengan apa yang telah dimulakan oleh Allah. Sebab Allah mulakan Innas Safa dulu. Innas Safa wal Marwata min sya'air. Safa dulu kan. Safa. Jadi Allah sebut dalam Quran Innas Safa wal Marwata. Safa dan Marwah. Di atas sebab inilah dia telah mengambil bab ini untuk
mengeluarkan hukum bahawa wuduk juga mesti ikut turutan. Macam Allah sebut. Safa dulu, baru Marwah. Jadi kalau wuduk tu Allah kata, "Fagsilu wujuhakum" dulu kan, basuh muka dulu kan. Maka ikut turutan lah. Yang pertama, muka, wajah. Lepas tu, wa aydiyakum kan. Ilal marafiq. Maka bab ini sebenarnya bab apa ni? Bab tertib. Ni sebenarnya bab tertib. Kena mula tertib. Tertib ni ikut yang Allah sebut ni. Allah sebut satu, Safa baru Marwah kan. Sama juga dalam bab wudu, Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu iza apa? Kalau kamu nak solat, fagsilu biwujuhikum. Pertama sekali wajah, lepas yang kedua apa? Wa aydiyakum ilal marafiq. Yang ketiga apa? Ilal marafiq sampai kedua siku kan. Lepas tu wa ru'usikum sampai lepas tu kepala. Lepas tu wa arjulakum ilal ka'bain. Ilal ka'bain. Jadi kena ikut turutan tak? 1, 2, 3, 4. Ikut turutan tak? Ikut turutan. Kena ikut tertib. Sebab hadis ini, dia ambil hadis ni sebab nak menyatakan bahawa wudu kena ikut tertib. Mesti basuh muka dulu, baru basuh tangan, baru basuh kepala, baru basuh kaki. Ikut tertib. Jadi dia ambil hadis bab haji tu menyatakan bahawa Nabi buat haji mengikut tertib sebab Allah kata Safa baru Marwah. Wudu ikut tertib. Wajah, tangan, kepala, kaki. Yang sunat-sunat ada kat tepian sunat lah. Sunat-sunat semua ada. Tepian sunat dalam hadis. Yang Quran sebab yang wajib ya. Okey, jadi di atas pengertian inilah mesti ada bab berturutan. Berturutan. Dia mesti ikut tertib. So dalam ni kata berturutan. Ada tak fuqaha yang kata tak payah ikut tertib? Ada. Ada yang kata tak ikut tertib. Tak mengapa. Okey, apa yang tak ikut tertib? Okey ni, sedangkan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, okey ni, Imam Abu Hanifah, Imam Malik tak wajib berturutan, tak mewajibkan berturutan. Imam Malik dengan Abu Hanifah dia kata tak wajib ikut turutan. Sebab dalam Quran ni dia bukan semudah itu nak kata ikut turutan. Dia ada kaedah lah. Kadang-kadang dia kata mesti ada perkataan summa kemudian, mesti ada waw dan kan. Kemudian. Jadi kadang-kadang para fuqaha dia tengok ayat Quran, istilah-istilah bahasa Arab yang Allah gunakan tu, dia kata ini tak wajib keturutan. Tapi Allah Ta'ala alam, kadang-kadang Imam Abu Hanifah, Imam Malik ni, ketukuhan dia tu kadang kita sukar nak tengok macam mana kan. Ini sikit ni Imam Malik ni. Imam Malik ni, dia ada pandangan sampai nyatakan bahawa puasa 6 itu makruh. Imam Malik, puasa 6 Syawal, lepas habis puasa Ramadan kan. Puasa 6 hari pada Syawal dia kata makruh. Di atas sebab apa Imam Malik? Dia kata sebab apa? Sebab dia tak melihat ahli Madinah buat benda tu. Jadi kadang-kadang pada fuqaha ni, pandangan dia ada yang pelik-pelik tu, kita reda sebab mereka layak dengan ijtihad mereka kan. Yang ni dia kata tak wajib berturutan. Mana kan? Tapi dah mereka kata macam tu sebab dia kata ayat Quran ni, tengok dia summa ke ataupun wa. Kalau summa berturutan, kalau wa tak berturutan. Semua ni kemudian, wa ni dan kan. Dia ada perbezaan istilah-istilah tu. Jadi mereka telah menyatakan demikian, tak apa. Tapi Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan mesti berturutan, mesti ikut step 1, 2, 3, 4. Kalau ikut kata Imam Ahmad yang Imam Malik ni, macam mana nak wuduk di basuh-basuh kaki dulu macam mana? Nak wuduk tiba tangan dulu kan, basuh kepala tu kaki ikut turutan, tak ikut turutan. Maliki ada amal dia. Ya. Sebenarnya orang yang mazhab Maliki pun dia ikut turutan macam kaum Syafi'i. Jadi macam mana mereka nak kata macam tu? Dia kata hukumnya tak wajib. Jadi dia buat ikut macam kaum Syafi'i. Cuma dalam hati dia tak wajib pun. Kalau nak basuh kaki pun okey. Itu mereka buat macam tu. Kan? Macam Abu Hanifah punya mazhab, sotong haram dimakan. Sotong hidupan laut kecuali ikan, ada yang kata haram, ada yang kata makruh kan. So hari ni kadang-kadang pengikut mazhab dia pun makan sotong. Dia kata apa? Makruh menurut pandangan kami, pandangan mereka, tapi halal ikut pandangan kami. Dia pun kadang-kadang dia tak follow dengan cara yang tepat.
Macam tu juga dalam kalau Syafi'i, akhirnya mazhab Syafi'i, masyarakat yang bermazhab Syafi'i, kadang-kadang ada satu dua bab yang mereka pun mengambil kaul yang lain. Tetapi penganut mazhab Malik ataupun Imam Malik ini pandangan dia demikianlah. Cumanya mazhab Maliki yang masyarakat yang berpegang dengan mazhab Maliki kadang-kadang mereka buat ikut urutan, nyatakan bahawa ini sunat, tak wajib. Kalau nak basuh itu tak berurutan pun bagi mereka tak mengapa. So yang mereka amalkan mengikut urutan. Okey. Oh, dah ni. Semakin ni ada Okey, seterusnya. Hadis 17. Wa anhu juga hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa adara al-ma' ala murfaqai. Mirfaqai. Akhrajahul Darul-Qutni fi isnad dhaif. Nabi SAW sebut jika berwuduk alirkanlah pada kedua-dua siku. Jika berwuduk basuh tangan tu, air mesti mengalir pada kedua-dua siku. Hadis ini menyatakan bahawa siku ialah salah satu daripada tempat air perlu sampai ketika basuh tangan. Okey, hadis ini kan ada orang dia khilaf kan. Yang dikatakan tangan tu sampai siku tu bermaksud sampai lebih siku ni ke ataupun paras sini sebelum siku. Kalau ikut hadis ni dia kata siku kena sekali. Ni siku ni yang L ni kan, dia kena sekali. Dia ada perbahasan sebab bila kita kata sampai ni hadis sebut ila marafiq hingga ke siku. Fausilu aydiyakum ila marafiq. Basuhlah tangan kamu sampai ke siku kan. Tapi maksud sampai ke siku tu maksudnya apa itu fuqaha khilaf. Sebab kalau kita kata dah sampai masjid, maknanya dah sampai parking ke dah sampai kat tempat mimbar khutbah. Apa maksud kita? Mana lagi? Dah sampai masjid ni, dah sampai masjid dah. Sampai masjid tu maksudnya apa? Maksudnya lagi 5 km ke ataupun dah ada kat mimbar khutbah imam. Kita pening kan? Kan? Sebab itulah fuqaha disebut hadis ni penting sebab dia menyatakan bahawa maksud ilal marafiq tu ialah hingga siku tu kena. Kalau dah sampai tu maknanya ialah dah ada dalam ruang solat masjid. Contoh macam tu lah. Dia ada orang yang kata on the way. On the way tu macam mana on the way tu? On the way tu apa? On the way tu kat rumah ke dalam kereta tu ya? Kita akan khilaf maksud on the way tu. Macam tu lah fuqaha khilaf. Maksud ilah tu apa? On the way. Kalau kita menggeram on the way kat mana tak tahu. Okey, jadi hadis ni penting kerana dia memuktamadkan, dia seolah-olah nak bagi tahu pandangan menyatakan bahawa sampai siku tu bermaksud siku kena sekali. Jadi kedua-dua siku termasuk dalam kedua tangan ketika berwudu. Walaupun sanad dia lemah, tapi Ibnu Hajar sebagai doktor dalam bidang hadis ni, dia ada penilaian yang ketat macam mana nak gunakan hadis yang lemah lah. So dia dah sebut hadis ni lemah, tapi dia tahu hadis lemah yang macam ni still boleh amal kerana banyak penguat-penguat lain, banyak syawahid lain yang menguatkan hadis ni. Itu bab hadis apa? Hadis berikutnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yazkur ismallah alaihi. Okey, ini pula hadis yang menyebut tentang semasa kita berwuduk ini, bismillah tu wajib dibaca atau tidak? Secara umumnya, bismillah ni hukum dia sunat dibaca pada setiap perbuatan yang kita nak buat. Dan itu menandakan bahawa agama sentiasa menyuruh kita memilih membuat perkara yang baik. Jadi agama kata hukum dia sunat. Kalau agama kata hukum dia wajib, apa jadi? Takkanlah nak minum arak baca bismillah. Kan? Penuh bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang baca bismillah saja. Contoh macam sembelihan, dalam hadis kata bismillah je kan. Sependek-pendek mungkin bismillah. Nak baca doa makan yang sempurna ialah bismillah.
Nabi kata, ya gulam, samillah. Wahai anak kecil, bacalah bismillah. Itu antara doa makan yang ringkas, yang mudah agama ajar, bismillah. Okey. Jadi agama menyatakan bahawa hukum baca bismillah pada semua bab ialah sunat. Penting benda tu kerana kalau diwajibkan nanti, bayangkan mereka akan berhujah semua benda yang jahat itu sebagai baik. Bila mana orang isap rokok, nak isap rokok, bismillah. Apa jadi? Agama kata baca bismillah, takkanlah benda ni jahat. Wajib baca bismillah, kan? Tak boleh macam tu. Sebab tu hukum dia sunat. Sunat. Itu petanda bahawa agama suruh kita memilih. Agama ni dia kata hukum sunat sebab apa? Agama suruh kita pilih. Nak kufur ke, nak beriman, terpulang. Pilih. Kan? Pilih. Siapa yang nak kufur boleh pilih kekufuran, siapa yang nak beriman boleh pilih keimanan. Dia suruh pilih. Lepas tu dia kata hukum dia sunat. Okey. Di atas sebab besar itu, berwuduk tetap hukum dia, baca bismillah hukum dia sunat. Tapi sunat yang macam mana? Sunat yang muakkadah lah, sunat yang sangat-sangat digalakkan. Ya. Dekat hati kita lah. Dalam hati kita. Hati. Bismillah dalam hati. Itu juga antara hikmah di wajib baca bismillah, tapi disebut ataupun macam mana kan? Diucapkan ataupun kita tahu tak dalam hati kita. Tengok. Okey. Jadi hadis ini ada tak bismillah ni kan, ada tak satu tempat yang Allah yang ada isyarat dalam nas tak baca bismillah pun okey? Ada tak tempat-tempat dia? Ada. Contohnya surah At-Taubah. Kan? Kenapa akhirnya tak baca bismillah pun okey? Sebab isyarat nak bagi tahu kepada kita semua, ada sebahagian tempat dia semua sifat Allah ni kan berfungsi dengan keadaannya. Semua sifat Allah berfungsi dengan keadaannya. Adapun kaum Nabi Nuh itu yang buat dosa yang sama berulang-ulang, Allah tak ampunkan dengan sifat Ghafur. Allah ampunkan dengan sifat Ghaffar. So, perkataan Ghaffar bermaksud mereka buat dosa sama. Contoh macam hari ni minum arak, esok minum arak lagi. Mencuri tak? Minum arak je, minum arak. Allah tak ampunkan dosa dia yang banyak dengan sifat Ghafur. Allah ampunkan dengan sifat Ghaffar. Pengampun kepada dosa sama yang berulang-ulang. Macam ada orang nama dia Fattah kan? Fattah maksud dia apa? Pembuka bukan? Bukan. Fattah maksud dia orang tutup dia buka, orang tutup dia buka, orang tutup dia buka, orang tutup dia buka kan? Benda yang sama ya? Pintu tu orang tutup dia buka, dia Fattah. Besok orang tutup lagi dia buka lagi. Orang tutup balik dia buka. Dia tak peduli. Membujur lalu bintang patah dia akan buka pintu kalau orang tutup. Itu maksud Fattah. Benda yang sama. Kalau Ghafur, Allah Maha Pengampun. Pengampun dosa orang Islam yang banyak. Dosa mencuri dia orang, dosa minum arak, dosa mengutuk orang, dosa mengumpat, gabung. Tapi kalau dosa itu sama, dia setiap hari buat benda yang sama, Tuhan tu Ghaffar. Okey. Kalau tengah-tengah perang kan, Allah kata dia Maha Penyayang dan Maha Pemaaf, Rahman Ar-Rahim, kena tak? Tak kena. Surah At-Taubah ni surah perang kan? Boleh ke perang ni wahai musuh, Allah tu Maha Pengampun. Boleh je tu. Ataupun musuh datang, Masya Allah, awak musuh ke? Bila kita berpeluk-peluk dulu lah. Kita peluk-peluk salah-salah, minum-minum teh dulu. Lepas tu kita balik, kita perang Ada ke macam tu? So sifat Tuhan tak berfungsi kat situ. Ar-Rahman Ar-Rahim Allah tak berfungsi kat situ. Sebab tu, itu hari saya dengan kawan saya pernah cerita kan. Ada satu orang imam ni, dia baca doa Qur'an Nazilah tu, Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Ghaffar, Ya Muntaqim. Oh, tak boleh macam tu. Ghaffar tu dia tampak, bukan Nabi pun. Kan? Ya Jabbar betul, Tuhan yang Jabbar, yang Maha Perkasa. Tengah-tengah perang ni Tuhan perkasa lah. Qahar pun kena juga. Tiba-tiba Ghaffar, takkanlah yang Allah hantarkan serigala Allah, anjing Allah tu kan. Allah hantar untuk nak cengkam mereka, tiba-tiba Allah nak ampun kan. Dia tak fungsi. Jadi sebenarnya memang hikmah besar bismillah itu disunatkan. Kerana tak semua perbuatan manusia berfungsi dengan sifat Allah Rahman dan juga Rahim. Tapi hakikatnya, tetapi dia punya secara umumnya segalanya ada Rahman dan juga Rahim Allah. Hal tertentu saja yang
Yang kadang-kadang Rahman Rahim tu bukan kat situ tempat dia. Pertama masa perang kan, takkan Rahman Rahim kan. Okey, jadi sebab itulah hadis ni sebut bahawa mulakan dengan bismillah. Perbincangan yang kata tak wajib kerana apa? Kerana tak semua tempat sebab nak bagi tahu wuduk okeylah. Tapi nak bagi tahu sunat tetap sama tak wajib aja. Sunat. Ada tak orang yang berwuduk nak buat benda yang jahat? Ada tak? Ada. Dia nak berlakon depan orang untuk nak nampak macam dia orang yang adil, mungkin. Dia baca bismillah lah masa wuduk. Kan mungkin dia baca bismillah. Kalau dia baca bismillah juga, dengan bismillah tu malah anak dia balik. Dia kekal hukum dia sunat, tak wajib. Walaupun nampak berwuduk pun takkan ada orang nak. Tak. Zaman hari ni minta sumbangan untuk Palestin pun ada yang berniat jahat kan? Ada yang niat jahat. Okey. Jadi hadis ini dia mensyaratkan baca bismillah ketika berwuduk. Semua itu para ulama bisa pendapat masalah ini. Imam Ahmad menyatakan bahawa membaca basmalah adalah fardu sama ada bagi orang yang ingat ataupun lupa. Sedangkan jumhur ulama tetap menyatakan bahawa baca bismillah adalah sunat. Berlandaskan hadis Abu Hurairah. Apa Abu Hurairah kata? Hadis dia, siapa yang menyebut nama Allah pada permulaan wuduknya, maka sucilah seluruh tubuhnya. Jika dia tak menyebut nama Allah, maka tubuhnya tidak suci kecuali anggota wuduk. Maksudnya siapa yang tak baca bismillah, sah tak wuduk dia? Sah lah, sebab anggota wuduk dia dah suci dah. Tapi siapa yang baca bismillah bukan sekadar anggota wuduk, seluruh tubuh dia suci. Itu maksud hadis yang Abu Hurairah sebut tu. Jadi hukum ini jumhur kata hukum baca bismillah sunat. Imam Ahmad kata bismillah tu fardu. Okey, tempat apa lagi yang tadi saya dah ingat dah, ada benda saya lupa. Ada tempat yang tak payah baca bismillah tak apa. Nanti saya tunjuk balik. Ada tempat dia, ada bab tentang bismillah ni, ada tempat yang tak payah baca bismillah. Okey. Ini hadis Talhah bin Musarrif daripada ayah dia, daripada atuk dia. Atuk ni dia kata kakek. Jad ni maksud dia atuk. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusiru bainal magmabati. Dia buang dhamma wal istinsyaq. Okay, hadis ni sebut apa? Kata Ibnu Musarrif, dia dapat daripada ayah dia tengok ayah dia sendiri. Dia dapat daripada atuk dia lah ni. Dia berkata apa? Aku lihat Nabi SAW memisahkan antara berkumur dan hirup air melalui hidung. Okay, hadis ni dia ada masalah sanad, tapi Ibnu Hajar letak okey, boleh amal. Okey, macam ni. Kita dah buat praktikal hari tu kan, masa ambil air ketika nak wuduk ni yang sunat kita buat. Sunat pertama sekali kita basuh tangan kita dulu, ambil ciduk air basuh tangan dulu. Lepas basuh tangan kita akan buat istinsyaq. Istinsyaq ialah masuk air dalam hidung kan. Lepas tu keluarkan balik istinsar, dan ni dhamma ataupun madah ni bermaksud berkumur-kumur. Dia bunyi pun macam berkumur-kumur kan. Madah kan. Kan. Macam kumur kan. Berkumur itu dalam praktikal yang kita buat hari itu, kita pilih pandangan yang Imam Syafi'i. Sebab kalau Syafi'i itu dia masukkan air dalam mulut, air yang sama berbaki itu ialah air yang sama masuk dalam hidung. So dah kumur, buang kumur, lepas tu kita pun berdecit ataupun istinsar, buang balik air dalam hidung. Gunakan air yang sama. Okay, hadis ini menyatakan bahawa ada kepelbagaian cara Nabi. Nabi juga pernah menggunakan air yang lain. Mungkin ketika ini musim hujan, air masih lagi banyak, Nabi buat lebih, dan Nabi buat juga sampai 3 kali. Kerana nak bagi tahu umat akan datang yang ada air boleh ambil faedah sunat ni. Okey. Disyariatkan memisahkan antara berkumur dengan istinsyaq dengan cara ambil air yang baru untuk berkumur dan beristinsyaq. Sunat berkumur lain, istinsyaq lain. Yang kita buat hari itu sama kan, berkumur dan istinsyaq sekali kan. Tapi kalau nak berkumur 3 kali, ambil air baru istinsyaq pun boleh. Kaedah ni pelbagai, boleh. Tetapi ulama berselisih pendapat dalam masalah ini.
Satu fuqaha kata al-fasal, mesti memisahkan antara berkumur dengan istinsyak. Ini pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, dan salah satu daripada dua pendapat Imam Syafi'i. Tapi dalam qaul Syafi'i ni al-wasl, Imam Syafi'i kata ni al-faslu ni dia pisah. Al-wasl ni buat digabung. Qaul Syafi'i yang paling tepat ialah gabung. Menggabungkan antara berkumur dengan beristinsyak. Ini nama dia al-wasl. Itu lebih diutamakan. Menurut Imam Syafi'i ini lebih diutamakan. Inilah pendapat yang paling sahih daripada mazhab Syafi'i. So yang saya buat hari itu memang nak ambil qaul Syafi'i yang ni. Sekali air yang berkumur, sekali air yang masuk dalam hidung. Sebab saya dah ingat benda yang paling, antara benda yang saya paling duk ingat dalam Quran kan. Membazir ni bukan kira masa, berjimat ni bukan kira masa air tengah sikit je. Dia berjimat tu akan berkata setiap masa kena berjimat. Jadi walaupun Malaysia banyak air, tapi kita kena tahu bahawa dalam sungai yang mengalir pun Nabi suruh jimat air. Maksud ahli syarat. So saya ingat, siapa yang tak nak guna kaul ni tak apalah. Dia nak ambil berasingan kan, tak apa, tak ada masalah. Semuanya saya buat hari itu sebab nak beritahu tentang perjimatan. Ada juga yang kata boleh pilih. Ni at-takhir, yang ni pun ramai buat, boleh pilih. Memisahkan ke, nak pilih sama-sama, nak pisahkan ke, boleh pilih. Ini pendapat Imam Ahmad. So keseluruhannya tak ada benda yang mutlak, yang wajib mutlak pun, tak ada benda yang mutlak pun. Mesti ada khilaf. Sila. Boleh? Ya betul. Betul. Buat juga untuk wudu dan untuk juga menyingkirkan syaitan yang baru. Kalau syaitan tu aja. Syaitan dia memang suka kita punya ruang rongga-rongga ni, rongga-rongga kat hidung dia memang suka. Syaitan. So dia gaib, syaitan dia gaib. Kita tak nampak macam cara dia berfungsi, how it work kita tak tahu macam mana kan. Tetapi agama suruh bersihkan sebab nak membuang rumah-rumah syaitan yang bertapak dekat kita. So boleh buat juga pada pagi, boleh buat subuh-subuh, lagi penting untuk buat. Ada 3 ikatan subuh akan terbuka, syaitan terikat 3 ikatan. Satu akan terbuka bila kita bersyukur dah bangun tu, syukur dengan baca doa bangun tidur. Lepas tu akan terbuka lagi 1 ikatan lepas kita dah berwuduk, termasuk istinsyak tadi tu. Dan ketiga ialah selepas solat subuh. Siapa yang sengaja untuk membiarkan subuh dia, kadang-kadang hidup dia tumbang ambing. Sebab apa? Ikatan-ikatan tu ada. Tak terbuka lagi ikatan tu kan. Ketika subuh dan juga asar. 2 benda tu penting. Okey. Hadis 20 ialah hadis daripada Ali radhiyallahu an tentang sifat wuduk Nabi. Kata Ali, "Tsumma tamadmada sallallahu alaihi wasallam wastansar salasan." Kata Ali, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumur dan hisap air melalui hidung dengan tapak tangan yang digunakan untuk ambil air. Okey, hadis ni Ibnu Hajar letak nak bagi tahu walaupun pandangan yang kata khilaf tu ada, tapi Ibnu Hajar sendiri dia pilih pandangan apa? Pandangan yang ambil bersekali. Lepas tu hadis ni ada lagi. Saya dah bincang habis kan. Dia kata ada khilaf, ada yang kata boleh buat dua-dua, ada yang Imam Syafi'i kata bersekali, yang ni kata asingkan kan. Tapi Ibnu Hajar nak bagi tahu pandangan dia sendiri, yang ni. Hadis ni bahawa kata Ali radhiyallahu anhu, Ali pula yang kata tu. Sahabat Nabi yang rapat kan. Nabi SAW berkumur dan hisap air melalui hidung dengan tapak tangan dia digunakan untuk ambil air. Maknanya sekali. Air yang sama untuk berkumur, air yang ada juga untuk basuh di hidung dengan cara istinsyak dan juga istinsar. Jadi berkumur umpama sama dengan istinsyak itu sekali air. Tak ada unsur-unsur pembaziran dah situ. Okey. Hadis ni sama juga, dia sebut hadis ni sama, dia disyarahkan, dia fiqh hadis sama, iaitu kata Ibnu Zaid radhiyallahu an, Abdullah bin Zaid, tentang cara wuduk. Kemudian Nabi itu memasukkan tangannya lalu berkumur dan menghisap air melalui hidung 1 tangan, maknanya sekali. Beliau lakukan sebanyak 3 kali. Ini kata 3 kali, maknanya nak buat tu 3 kali. Okey, ada pandangan. Okey, kita belajar dah banyak ni. Ada soalan? Pandangan yang
Pernah buat. Ni pernah buat. Kita boleh pilih. Dia sebenarnya kan, kita belajar banyak ni, kaedah-kaedah ni kan. Dia menunjukkan, kita kena tahu, menunjukkan bahawa tempat kita nampak kaedah ni sesuai. Kita tahu tak tempat lain macam mana kaedah dia? Kita tak nampak kalau kita pergi tempat lain kan. Contohnya lah, kita masuk gua sekalipun ada air kan. Tapi air macam mana kita nak gunakan untuk berwuduk? Pergi dekat negara yang musim tengah kering, macam mana kan? Pergi dekat tempat yang sejuk dia tu, air banyak tapi musim sejuk. Nak wuduk macam mana? Kat Mesir tu, kalau masuk musim sejuk, nak pergi kelas malas. Sebab apa? Mandi pun, sebab apa Nabi bagi tahu mandi ni wajib seminggu sekali je. Kenapa? Ada tak hadis yang mandi, memang ada hadis Nabi kata paling wajib umat Islam ni seminggu sekali je mandi. Kita kata kenapa seminggu sekali? Teruk je. Kita mandi 4 kali sehari kan. Kenapa Nabi kata seminggu sekali? Suasana tempat. Kalau kena suasana tempat yang tertentu, sejuk dia tu boleh meninggal kalau kena air. Masa pada ketiga tu orang tayamum mungkin kan. Jadi kita jangan pelik kalau tengok hadis Nabi macam ni cakap macam ni. Jangan pelik. Bayangkan Nabi yang ada pada suasana cuaca yang mungkin cuaca kat Arab, Nabi tak pernah keluar pergi Eropah, pergi Cameron Highland, Nabi tak pernah pergi. Tapi kenapa Nabi buat macam-macam kaedah? Oh, ini semua wahyu ni. Nabi mengetahui bahawa agama ini suruh Nabi buat pelbagai kaedah kerana nak meraihkan tempat orang lain yang mungkin tak macam tempat Nabi kat padang pasir tu. Jadi ada Nabi ke padang pasir, hujan jarang, Nabi guna air jimat, tapi ada tak masa Nabi gunakan air yang banyak? Ada. Sebab apa? Nabi tahu orang Malaysia ni buang air dia. Mungkin macam tu lah. Jadi nak rahmati orang yang ada air banyak, dia bersukong air, dia boleh guna untuk ambil benda yang sunat yang banyak. Yang tempat-tempat yang macam tengah berperang kat Gaza tu kan, air yang ada utamakan untuk minum. Nak solat, tayamum tak apa. Yang penting air ada utamakan untuk minum. Lepas tu Nabi bagi tahu pada awal hadis lagi, air laut tengah berlayar kat laut ni, air yang ada untuk minum. Nak wuduk guna air laut boleh tak? Nabi kata boleh guna air laut, jangan minum. Jangan wuduk guna air minuman sebab apa untuk kau minum. So orang-orang Palestin yang tengah berperang tu dia tahu bab ini. Nak wuduk ni bukan dengan air minuman. Tayamum tak apa, walaupun air ada. Kan? So kita tahu semua khilaf-khilaf ni berfungsi untuk apa? Untuk nak bagi tahu masyarakat tempat geografi berbeza-beza. Ada kan tempat yang tak siang kan? Malam lama, siang pula lama. Macam nak puasa kat situ. Ada kan? Tu Nabi kata apa? Nabi dalam hadis Nabi kata uqduru lahu qadarahu. Kan? Kadarkanlah dengan kadar yang kau tahu. Hadis ni pun penting ni. Untuk tempat-tempat yang siang panjang, lebih daripada 12 jam siang, nak puasa macam mana? Nabi kata kadarkanlah. Kadarkan bermaksud, mungkin maksud dia ialah ikutlah tempat yang paling dekat dengan kau. Itu tempat paling dekat. Hadis juga berfungsi kalau kita naik pergi angkasa. Nak solat macam mana? Ngadap mana? Ngadap kiblat macam mana? Kalau naik pergi angkasa. Kadarkanlah dengan kadar yang kau mampu. So, cara dia ialah nak kena tunggu Kaabah, bumi pusing nampak Kaabah macam tu nak sayang. Macam tu. Tak payah, ngadap bumi je lah. Ngadap bumi je tak. Syekh Muzaffar main masa nak naik pergi angkasa, dia tanya siapa fatwa ni? Dia tanya pada mufti kan. Sebut tengok mufti mana yang bagi fatwa yang macam ni. Mufti mana pula yang bagi fatwa kena tunggu bumi berputar. Kita boleh dapati mana mufti yang kadang-kadang pandangan dia keras, kadang tak sesuai untuk orang yang kawan ni tanya bab solat pun dah cukup baik dah kan. Kalau kita tengok satu orang mufti, dia jawab hadis macam ni, itu mufti yang berpijak di bumi yang nyata. Dia tahu kata orang, dia letakkan diri dia pada tempat kawan tu. Jangan kita bagi fatwa, kita penyandau. Yang minta fatwa ni orang tengah mengandung, anak dah 7 orang dah. Tuan mufti, saya ni anak 7 orang, dah 600 hari dah saya kena ganti. Anak degit-degit pula. Ni anak ke-8 ni nak kena ganti macam mana puasa? Cara dia ialah kena puasa dan bayar fidyah sekali. Kena buat juga. Orang boleh mufti cakap macam tu kan. Kalau kita tengah mengandung macam dia, anak dah 8, degit-degit, nak ganti puasa macam mana juga. Fatwa kena fatwa yang ringan. Ada je fatwa yang kata, so laki awak yang rimau tu bayar fidyah untuk awak. Awak tak bayar. Itu lebih ni. Ada fatwa tu kan, ada pandangan tu kan? Ada pandangan tu. Laki dia bayar fidyah je. Tak payah nak ganti puasa banyak. Kalau 600 hari dah kena ganti, bila nak ganti?
Ha. Okey, jadi hadis ni penting, kata dekat dengan kata yang kau mampu. Hadis ni luas dia punya fatwa. Solat yang tak jumpa kiblat kat angkasa, puasa tempat hari yang panjang kan. Ni kata dengan kata yang kau mampu. Okey. Ni selesai tadi. Okey, last untuk hari ini ialah hadis daripada Anas radhiyallahu an. Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mislul dhukri lam yusibhu al-ma faqala irji' fa ahsin wudu'aka. Okey, ini hadis Anas. Kata Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lihat satu orang lelaki yang pada tapak kaki dia ada sebahagian besar, ada bahagian sebesar kuku yang belum kena air. Maka Nabi kata, pergi ambil wuduk balik. Kan? Hadis ini ialah hadis Abu Daud dan juga An-Nasa'i. Okey, hadis ini sebelum kita nak bincang fiqh hadis ini kan, kita mendapati bahawa Nabi ni ada beberapa ketika Nabi ni kita dapati memang Nabi ni seorang yang sangat teliti. Seorang yang sangat teliti. Kita boleh bezakan tak kawan kita punya cara jalan macam mana? Bayang-bayang daripada jauh, ini Kak Ajar ni, kita boleh bezakan tak? Kalau kita boleh bezakan, baguslah. Nabi kan, masa sahabat-sahabat semua tengah ada kat padang pasir ni, nampak daripada jauh siapa naik kuda ni kan. Nabi kata, kum ya Nabi kata, ni apa Hamzah kan? Abu Zar ni Abu Zar ni. Ada kadang-kadang Abu Haisamah datang dalam keadaan bayang-bayang, bayang dia jalan kan. Siapa datang? Semua sahabat siapa tu? Nabi kata, kum ya Abu Haisamah, ni Abu Haisamah ni. Datang dekat betul Abu Haisamah. Berpuluh ribu pergi perang Tabuk, 5-6 orang yang bunting, Nabi cam, mana Ka'ab? Nabi cam, Ka'ab ingat lepas. Kan, orang munafik kata, Nabi takkan cam kau punya, berpuluh ribu orang pergi, takkan Nabi tahu. Nabi tengok, sahabat-sahabat, tengok, mana Ka'ab? Sudah. Nabi tahu, teliti, sangat-sangat teliti. Lagi teliti daripada Abu Ya. Nabi sangat-sangat teliti. Kan? Kita boleh tak? Itu cara jalan, bayang-bayang kan. Lebih teliti Nabi ni, bunyi tapak kaki kawan dia pun dia tahu. Maknanya berat kawan dia, cara dia berderap kalau jalan, Nabi tahu. Macam mana Nabi boleh tahu tapak kaki Bilal masa Bilal dalam syurga Tuhan? Dia Nabi tahu. Nabi kata kat Jibril, dia dengar bunyi tapak kaki Bilal. Nampak Bilal tu bunyi tapak kaki? Dengar tapak kaki. Bermaksud tapak kaki Bilal tu, dia berderap pijak ranting, Nabi tahu kalau berderap macam ni, Bilal. Kalau berderap macam ni mesti dia besar sikit, mesti Umar. Nabi boleh cam benda tu. Nak lari mana? Takkan boleh lari punya. Nabi cam benda tu. Kan? Yang ni kan, Nabi punya teliti, ada bahagian sebesar kuku yang tak kena dekat anggota wuduk kawan dia. Nabi nampak, dahsyat Nabi. Memang dahsyat. Kalau kita bersahabat dengan Nabi, kita akan tahu kita tak boleh lari mana. Nabi akan tahu apa dia tuan. Dia tengok muka kita demam ke? Dia akan tahu. Sebab Nabi memang satu orang yang sangat mengasihi dia punya sahabat-sahabat dia. Sahabat-sahabat dia susah, Nabi akan bantu sampai Nabi lagi susah daripada kawan tu. Kawan tu yang sedang susah pun tak lagi susah pada Nabi yang tengok dia susah. Okey, hadis ni nak cerita satunya cerita tu. Nabi dia punya teliti memang hebat penelitian dia. Nabi tengok dia wuduk kan. Ada sebesar kuku tak kena lagi ni, Nabi suruh pergi ambil wuduk balik. Okey, hadis ini menyatakan bahawa wajib meratakan semua anggota wuduk dengan air. Setiap anggota wuduk mesti kena air. Sebab tu ada bab menyelatkan selat-selat jari tu kan. Dia mesti kenakan air. Mana dah ada air, kita sapukan air, sapu semua tempat. Kena, mesti semua kena. Yang tak kena tu ialah bab tentang masahah, sapu. Yang sapu tak wajib kena semua. Contoh macam sapu kepala kan. Sapu kepala tu just sapu, bukan basuh. Kalau ghuslu, basuh, semua tempat kena. Kalau sapu, just sapu. Tak semua tempat kena pun tak apa. Macam tu dan juga tayamum. Tayamum tu dia masahah. Dia bukan ghasalah, dia masahah. Menyapu. Sapu. Dia beza antara basuh dengan sapu. Kalau sapu habuk kan, kita pastikan semua tempat dah clear daripada habuk. Tapi kalau basuh, semua air kena tak? Semua air kena semua tempat. Ya.
Sapu saja. Kena kulit tu masa sapu kena kulit lah, tapi taklah semua basah lencun sampai cuk orang macam nak kena siram semua kepala. Tak, dia sapu saja. Tak mengapa. Tak mengapa. Yang mesti kena kulit yang depan ni lah. Kan ni macam ni yang depan ni kena kulit. Yang belakang tak perlu. Okey, jadi wajib meratakan semua anggota wuduk dengan air. Kerana kena hadis tadi. Sebab tu kalau tak wajib kena dengan air, Nabi takkan tegur sahabat tadi. Sebab tadi ada bahagian tak sebesar kuku tak kena anggota wuduk. Nabi suruh basuh balik. Nabi suruh ambil wuduk balik. Okey, jadi sebahagian pendapat kata jika tidak maka wuduknya batal. Dia perasan tapi dia tak ulang balik, wuduk dia batal. Okey, dia anjurkan ulang balik wuduk secara berurutan. Sebab Rasulullah SAW memerintah lelaki tersebut supaya mengulangi wuduk dia dan tak hanya menyuruh basuh anggota wuduk yang tertinggal sahaja. Dia macam solat ni kan. Kalau rakaat ketiga terbatal, pergi keluar balik ambil wuduk, nak ulang rakaat ketiga balik sama keempat kan, tu ulang pada awal balik. Awal balik lah kan. Wuduk macam tu juga. Jangan ada orang yang dia batal rakaat ketiga, satu rakaat yang tinggal lah. 3 dengan 4 je dia buat. Tak macam tu kan. Dia ulang balik daripada awal. Lainkan untuk mereka yang tertinggal rakaat. Macam Nabi kan, Nabi dah solat zuhur, 3 rakaat Nabi dah bagi salam. 2 rakaat Nabi dah bagi salam. Dah bagi salam, sahabat belakang tegur, Rasulullah, jamak ke? Tak, sembahyang zuhur lah. Oh, 2 rakaat tadi. Tanya orang sebelah, betul ke 2 rakaat? Betul Rasulullah, 2 rakaat. Semua jaga 2 rakaat. Bangun balik. Bangun balik, tambah lagi 2 sahaja, tak ulang pada awal. Tak ulang pada awal, tambah 2 je. Tu hadis Zul Yadain. Sebab Zul Yadain ni dia solat belakang Nabi. Masa tu para sahabat bawa balik musafir. Nabi join sahabat musafir. So yang dah solat apa dah? Yang belum solat Nabi solat dengan para sahabat kan. Dah bermukim dah pun Nabi solat 4 rakaat pasal buat 2. Jamak ke? Tak jamak. Sebab dah sampai tempat tak jamak lagi dah. Tak. Solat tu 4 rakaat dia buat 2. Walaupun dia bagi salam. Boleh bangun balik. Yang penting belum keluar, belum sembang-sembang benda lain. Sebab Zulaidain dia cakap dengan Nabi itu dalam keadaan cakap tentang solat Nabi itu lah. Rasulullah dah solat dah jemaah ke? Dia cakap dalam konteks itu, dalam konteks solat. Kalau dah bangun, dah keluar, dah berbual, yang tu ulang dah awal balik. Belum keluar tempat solat, dalam tempat solat lagi, berbual pun just isu yang tu, tak apa. Nabi pun bangun, menggantikan lagi 2 rakaat, meneruskan lagi 2 rakaat, baki yang tinggal. Ditambah tu sahwi. Dan juga sahwi 2 kali sebelum berikan salam. Lepas lagi baca tahiyat akhir. Kita makan kan? Kita nak berhenti solat tu, ada cara nak keluar ke dia keluar gitu je? Kita kena beri salam ke? Tak payah beri salam, keluar macam tu je. Cuma nak keluar tu tempat yang paling minima. Orang semua terganggu. Semua tempat kan ganggu orang kan. Ni saf sana panjang, saf sini pendek dekat dengan pintu. Nak pergi saf sana ke sini? Pilih saf yang pendek. Ganggu 5-6 orang tak apa, jangan ganggu 10 orang kat sana. Memang semua tempat kan ganggu orang. Dia tengok dulu kaki kanan macam mana kan, belakang macam mana kan. Sebab tu saya suka surau Jumaat Ar-Raubah dekat Sungai Udang tu. Saya tak pernah nampak satu surau yang tempat wuduk dia dekat dengan tempat solat. Dalam ruang utama solat tu ada tempat wuduk tepi tu. Dia letak cermin sikit, tempat wuduk. Sebab maksud orang yang batal solat tak jauh nak pergi. Orang yang terbatal wuduk lepas habis kuliah maghrib tak jauh nak pergi, situ je. Dan dia merahmati orang yang susah nak pergi jalan jauh kan. Situ je. Ustaz, boleh orang tengah solat terbatal? Boleh. Dikecualikan daripada bab menghalangi orang solat. Boleh, tak salah. Itu je pilihan yang ada kan. Dia lain lah kalau orang tengah sembahyang sunat. Dia letak sutra kat depan dia kan. Terlalu langkah sutra, yang tu dia kena halang. Tak bagi orang lalu. Kalau dia tak letak sutra, dia tak berhak untuk halang orang lalu. Dia tak letak sutra. Okey. Dianjurkan ulang balik wuduk secara berurutan. Ini jumhur ulama kata dia anjurkan ulang balik semula wuduk secara berurutan. Nabi SAW memerintahkan lelaki tersebut ulang balik dia punya wuduk dan tak hanya menyuruh dia basuh atau wuduk yang tinggal saja kan. Hukum al-muwalah. Muwalah ni berurutan maksudnya apa? Maksudnya dia bukan tertib, dia berurutan. Berurutan bermaksud muwalah ni maksudnya macam ni. Lepas basuh muka terus basuh tangan. Lepas tu terus basuh kepala, terus basuh kaki. Dia tak ada orang yang basuh muka
kejap, lepas tu dia pergi makan jenayah, sama balik satu tangan. Itu bukan mualah. Itu batal wuduk dia. Dia kena mula pada awal balik. Dia masih beturutan bermaksud lepas muka terus tangan. Dia tak ada. Sebab tu kadang-kadang kan, kita tengah-tengah wuduk, ada kawan ajak berbual, kita jangan berbual sangat. Sebab nanti kita menyanggahi hukum mualah ni. Tengah-tengah basuh muka, macam mana tadi, malam tadi? Buat apa maksudnya? Aku dah meeting dengan malam tadi. Dia sambung. Tangan tak basuh lagi. So jangan macam tu. Dia mualah bermaksud terus basuh muka, tangan, kepala, kaki sampai selesai. Selesailah. Dia jangan berhenti selang lama sangat. Basuh dah basuh kepala, dia berhenti kejap. Tiba-tiba selipu jauh sangat, dia orang selipu kejap. Bayang macam tu. Dia boleh macam tapi makruh. Sebab dia akan menyanggahi beberapa sunnah lain. Ada lagi tengah wuduk ni, cakap benda-benda yang mengumpat ke apa kan, lagi pula. Tengah wuduk, artis macam mana? Sudah. Artis pula, habis. Saya asal kemudian kita berhenti tak apa katalah kita kita berhenti ada sebab tak apalah. Kalau ada sebab yang penting tak apa. Memang ada khilaf sebab tu. Tak apa. Tapi kalau kita dah tahu kita nak berwuduk, kita kena selesaikan semua urusan dulu lebih afdal. Selesaikan semua urusan baru kita berwuduk itu lebih afdal. Jadi kita yang kalau sambungan ni selagi yang terakhir belum kering air dia. Ada juga. Perincian tu ada juga begitu. Lagi belum kering air kan. Yang terakhir. Tapi asasnya macam ni lah. Asas dia ialah hilangkan semua perkara yang boleh menghalang wuduk itu berterusan. Okey, last sekali Nabi ni sikap lemah lembut pada orang dan Nabi SAW dia tak pilih kasih. Kalau kawan ni Umar, dia tegur. Kalau bukan Umar, tak tegur. Tak ada. Nabi tak boleh. Sahabat tadi tu walaupun sikit pun tetap Nabi suruh dia ulang balik. Dia punya wuduk. Okey, wallahu ta'ala alam. Habis hadis ni. Ya, bau. Ya. Ulang balik. Dia ulang semula. Dia terkentut, waktu wuduk dia tu batal, dia ulang balik daripada awal. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ada khilaf dia. Tapi kalau ikut apa yang kita sebut hari tadi kan, wuduk yang tak terkena sikit Nabi suruh ulang. Tahu macam mana lah, mungkin ada khilaf dia. Wallahu ta'ala alam. Kita tengok balik macam mana. Ya. Tapi pada saya ulang balik lah. Sebab terbatal tengah wuduk belum sempurna. Belum sempurna. Ulang balik. Apa dia? Ya. Okey, soal sunat wuduk Nabi mengesahkan yang Bilal buat. Berarti kalau Nabi SAW pun buat perkara itu. Ada solat sunat wuduk. Tapi solat sunat wuduk tu dia memadai, fuqaha sebut solat sunat wuduk ni dia memadai dengan tahiyatul masjid, sunat wuduk dia memadai. Maksud kalau kita dah berwuduk nak tahiyatul masjid, tahiyatul masjid tu dah memadai untuk nak sekali dengan wuduk sekali. So tak perlu buat sampai 2 rakaat. Cuma kalau nak buat juga terpulang. Sebab Nabi SAW pernah solat 2 rakaat masuk masjid kan. Nabi kata inilah solat wuduk aku, tahiyatul masjid aku dan duha aku. Nah, 3 benda tu Nabi gabung satu. Ada niat solat tahiyatul masjid lah. Tahiyatul masjid niat dulu sekali. Dia memadai. Cumanya orang yang nak buat 3-3 terpulang. Nabi nak bagi rahmat, Nabi buat 2 tu nak kata ada kaedah untuk nak bagi sekali tu bergabung. Sekejap. Betul? Itulah hadis dia. Itulah hadis dia. Boleh digabungkan. Wuduk dan masjid boleh digabungkan. Sama juga. Satu orang yang nak masuk masjid kan, dia terus tengok imam dah kata habis sembahyang maghrib, sembahyang apa kan, dia terus solat maghrib. Sebagian ulama kata solat maghrib dia tu dah menampung tahiyatul masjid dia. Yang penting jangan duduk dulu. Okeylah. Kan? Ya. Solat nak mikir. Tak payah buat 2 tahun atau terus 3 je boleh. Boleh. Terus 3 boleh. Terus 3. Jangan duduk tayat awal, terus 3. Terus 3 boleh. Ada soalan dah tadi apa?
Tak dengar. Solat fajar, okey. Sama, solat sunat fajar sama dengan solat subuh. Solat sunat fajar 2 rakaat, solat fardu subuh 2 rakaat. Sama. Lain. Dia solat sunat fajar yang sebelum sembahyang fardu subuh. Itu solat sunat fajar nama dia. Aku orang kata solat sunat subuh nama dia tu. Okey, wallahu a'lam. Sekarang zuhur dah awal ni, kita kena balik dulu. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh.